Memanglah gelap kelas kita gelap. Kita tak pakai lampu pun kelas kita. Jimat elektrik. Nak ni. Saya tak nampak. Tak nampak saya ni Mak. Tadi kamera ni. Cik je. Saya kamera. Kamera ni tak nak tengok saya. Tengoklah. Hah? Dah? Tapi dia tengok saya. Oh, dia tak ikut. Tak apalah, tak ikut. Duduklah kat sini je. Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Maaf. Selamat pagi, Doktor. Maaf, delay sikit pagi ni. Ada hal sikit tadi. Okay, let us continue our lecture. Dah habis scan kehadiran ni semua orang? Dalam kelas ada attendance yang dekat rumah, sila scan QR code kehadiran. Okay, saya tak record Okay, so in the previous class, we did learn about, we started the chapter on fixed interest bond. Okay, fixed interest bond. So, why do we call it fixed interest bond? Fixed interest. Kenapa? Apa? Tadi tentukan, apa yang dia tentukan? Kalau kat rumah dia orang nampak macam ni ke? Terlindung ke tidak? Tak tahu. You all yang di rumah, kalau saya letak ni terlindung tak table tu? Doktor boleh ulang sekali? Ulang sekali lagi? Apa yang Doktor cakap tadi? Sekarang ni apa yang you nampak pada skrin you dekat laptop masing-masing? The accrued interest, page 9, and then some highlighted like the cum dividend, the S dividend, and the next interest payment. That's right. Okay, so table tu nampak penuh lah? Okay. Sebab saya letak chat box kat tengah ni sekarang dalam kelas. Dalam kelas terlindung lah. Ada chat box kat tengah, so saya nak tak tahu apa yang view you all. Okay, tak apa. Lebih sikit lah. Susah sangat. Okay, apa soalan saya tadi? Why do we call that, soalan lain lah kot. Fixed interest bond. Why do we call that bond fixed interest bond? Which we are focusing now in our lecture. Because the bond or the interest rate are charged at same value for each period. So Same that's value. why same value for each period. Okay, so okay, very good. So you have a bond, or in that bond, the bond will give you interest rate or interest, certain interest, and then you will get a fixed amount or a fixed percentage of interest per period. Okay, good.
So what do you call this interest rate in bond? What do you call this interest rate? Interest in bond. Apa dia? Coupon. Perlahan aja. Dah lupa pakai mas. Coupon Okay, very good. Okay, coupon. Recall je ni yang kita belajar minggu lepas. Mungkin ada sesiapa yang tak hadir minggu lepas ke, jadi boleh catch up sedikit. Okay, so specifically untuk bond kita panggil interest yang dibayar sebagai coupon. Okay, so we did talk about types of bond. So we discuss about foreign bond, euro bond, and apa lagi satu? Domestic bond. Dia ada 3. So I hope you'll be able to differentiate between these 3 bonds. Okay, and then we talk about accrued interest. Accrued interest, Okay, so what do you remember about accrued interest? Accrued interest is the extra payment that we need to pay if we buy the bond or coupon between the payment date or the another one is what I forgot already. Between the payment date and the I forgot another term already. Mana ni? Okay, accrued interest Okay, I suppose you ada idea lah accrued interest ni tentang apa Okay, so accrued interest tak semestinya extra charge you have to pay. Okay, so if there is condition as well yang you will have a negative accrued interest. Okay, in which your price for you to buy the bond will decrease. Okay, look at this table. We discussed about this last week. Can anyone try to explain what you have learned before or what you have read from the table? Okay, so what we have here, we have a dirty price, we have clean price. What is dirty price? What is clean price? Dirty price is we have the price is included with the accrued interest. Whereas for the clean price is not included the accrued interest. Okay, dirty price is the bond price, the price of the bond with accrued interest. Okay, well the clean price is the one without. So to put into equation, dirty price is equal to clean price plus accrued interest. Boleh? Dirty price equal to clean price plus accrued interest. Okay. So kita lihat kat sini, clean price kat sini. Okay. So we have X dividend date here, X dividend date here. So interest payment date, interest payment date. What is interest payment date? The day to pay the dividend or to pay the interest to the bond holder or coupon holder. Mana pula dividennya? Tak ada cerita pasal dividen pun. Salah sebut tu. Interest payment date. Bayar kupon lah. Okay, so interest payment date adalah tarikh pembayaran kupon. Okay, sebab kupon akan dibayar mostly most types of bond dibayar half yearly. Okay, ataupun semi-annually. Dibayar 6 bulan sekali. Jadi, pada tarikh tersebut kita panggil dia sebagai interest payment date. Okay, so dekat sini ada interest payment date yang blue arrow ni. Lepas tu, X dividend date, X dividend date. Apa X dividend date? What is X dividend date and
What is come dividend? What is come dividend? Ah, Is it the day to release out the finance report for the company? I'm not sure. I'm just guessing. again. Is it the day to release the finance report to the public for from the company? Ex dividend ke? Yeah. Um, bukan. Jawablah. Tak ada. Okay, kita ada dua term yang you perlu tahu, ex dividend and come dividend. Okay, so come dividend ni secara ataupun perkataan lainnya adalah with dividend. Ataupun with dividend tu dalam case konteks ini adalah kupon lah with dividend So kalau you macam lupa come dividend ialah with dividend. So those paying within the period of come dividend will get the next interest payment. It will get the next interest payment. Okay, come dividend is this. Will get the next interest payment. So bila you beli bond tersebut dalam tempoh masa ini, buy bond will get coupon. Di berdua tu coupon Sambung je nak panah dia. Will get. Okay, so you will get your coupon at that particular interest payment date. On the other hand, if you buy bond here, you will get, saya panjangkan sikit. Kat sini ada interest payment date lagi. Buy here, get D per 2. Okay, so you will get your coupon on the next interest payment date. Okay, so to say if if you buy during the period of X dividend, then it takes you longer than 6 months to get your coupon. Whereas if you buy during the come dividend or on the interest payment date, you will get the coupon right on the next interest payment date. Boleh Faham kan? Okay. So it makes sense here that the dirty price which you pay for the bond increase. Okay, increase over time until the X dividend date. Okay, sebab kalau you lihat dekat sini, you akan dapat
you akan dapat next interest payment date. Katalah you you beli dekat sini. Ni ada seorang. Ni ada seorang lagi. Tangan sikit. Saya tak pandai melukis. Okey, ada dua orang. Satu yang tu, satu lagi seorang lagi tu. Okey. So dia beli bond ni pada tarikh yang berbeza. Okey, kita lihat perbezaan bayaran yang dikenakan ataupun harga bagi bond tersebut. Ada perbezaan kan? Yang ni bayar dekat sini, seorang lagi bayar dekat sini. So it differ by harga dia dekat sini lah. Okay. Ni harga P1. Ni orang satu, ni orang dua. Okay, ni harga P2. Okay. Kat rumah dengar jelas tak? Jelas? Jelas kan? Okay. Saya bila ada orang dalam kelas ni, saya mula cakap macam biasa je. Tak perasan pula you all takut you all tak dengar. Okay. So ada dua harga yang berbeza. Satu untuk yang orang kedua. Orang kedua, ni orang pertama apa benda lah. Okay. So ada beza harga kat sini kita dapat lihat kan. So yang kedua, orang kedua, O2 bayar lebih daripada O1. Apa justifikasinya dari segi masa dan ataupun hubungan antara masa beli bond tersebut dengan harga yang dibayar untuk bond. Apa dia? Lama. Apa yang lama? Orang satu? Lama masa dia. Untuk orang satu, masa yang diambil untuk dia dapat kupon, bayaran kupon yang pertama iaitu dia orang dua-dua ni akan dapat kupon pada masa ni. Dua-dua akan dapat pada masa ni. Okey, tapi masa untuk dia terima lebih panjang berbanding yang seterusnya. Okey, berbanding yang satu lagi. Mungkin yang ini kita kata 5 bulan, yang ni 4 bulan. 4 bulan lagi dia terus dapat. Yang ni 3 bulan lagi, 5 bulan dia akan dapat. Okey, jadi berbeza dari segi masa. Kita bincangkan sebelum ni dalam bab sebelumnya bahawa duit itu ada nilai, time value of money. Okey, jadi kita pertimbangkan dalam konteks penentuan harga bagi bond juga, yang kalau beli awal, untuk konteksnya, beli awal dengan beli yang lambat, beli awal jadi masa untuk masa yang lebih panjang akan menghasilkan satu nilai. Kalau bayar di sini pada interest payment date, you akan bayar pada clean price. Kemudian the price you pay will grow and then you will get your first interest. Okay, kalau you beli pada masa betul-betul pada interest payment date. Okay. Kalau katakan orang satu dan orang dua bayar harga yang sama, clean price. Okay, bayar harga yang sama. Tapi dia masuk dekat sini, masuk pada masa ni dan masa ni. Tapi bayar harga sama, dia pun akan dapat bayaran yang sama. How do you feel kalau you adalah orang yang bayar pada interest payment date? It is unfair to you. Okay? Whereas on the other hand, kalau you adalah orang pertama dan orang kedua, kalau sistem tu membenarkan dan you buat lah. Okay, kalau sistem tu membenarkan, you buat. You boleh simpan duit untuk you beli bond tadi. Dia masuk lambat kan? Katalah dia masuk sebulan ataupun 2 bulan kemudian, dia boleh masukkan dalam fixed deposit dulu ke? Simplest example lah. Fixed deposit sebulan, fixed deposit 3 bulan. So dah dapat sedikit duit dah daripada pelaburan tu. Sedangkan you yang invest pada interest payment date, tunggulah kupon tu je. Yang dia ni tadi
dah dapat daripada fixed deposit ataupun pelaburan lain, kemudian dapat pula kupon. Okey? Jadi untuk elakkan keadaan begitu berlaku, kita ada harga yang berbeza bagi bond yang kita tambahkan accrued interest di situ. Jadi untuk orang pertama, interest yang dia perlu untuk orang untuk you tak bayar apa-apa tak ada accrued interest. Orang yang kedua, orang yang pertama ada sedikit accrued interest sebab masa dia lama lagi dia nak tunggu. Yang you paling lama lah sebab 6 bulan. Yang dia ni dah kurang sikit bulan dia. Tapi yang ini lebih pendek lagi masa dia untuk dia dapat next interest ataupun next kupon. Okey? Pendek je masa dia, sikit je lagi dah nak sampai kat sini. Berbanding yang ni. Okey, jadi dia bayar lebih sikit. Dia dapat interest tersebut. Okey, so kita bagaimana pula dengan those yang membeli pada ex-dividend? Nampak tak graf ni? Ke bawah daripada clean price. Ke bawah daripada clean price. Kenapa dia macam tu? Nampak tak kat sini ni? Dia punya sebab apa? Apa dia? Orang invest, interest payment date ni masa kupon dibayar? Yang first ni? Yang kat sini ni. Ni awak bayar. Awak terima kat sini. Yang interest payment date ni ignore lah. This first part ni ignore dulu. Kita mulakan daripada sini lah. Katakan, ni bukan mouse lah. Kita mulakan dari sini. Okay. Jadi, you beli dekat situ. Lepas tu you biar je lah. 6 bulan you akan dapat you punya kupon. Okay, sekarang ni ada 2 orang tadi. Dia beli kat sini dengan kat sini. Lepas tu ada seorang lagi. Dia beli dekat sini. Lambat benar belinya. Orang 3. Dia beli dekat situ. Lepas tu dia kena bayar. Dia kata okey lah berapa sen nak bayar ni. Lepas tu rupanya dia kena bayar harga dia P3. Harga dia rendah daripada clean price. Apa harga dia lebih rendah daripada clean price? Think of the time value of money tadi. More than 6 months, correct. Okay, harga bond dia decrease. Okay, harga bond dia decrease. Syafina kata harga bond dia decrease, betul. Dia dapat lebih rendah daripada clean price. Sebabnya adalah tadi sebab dia akan dapat dia punya kupon lebih daripada 6 bulan. Kan saya kata tadi ni dekat sini. Sini, sini sampai sini 6 bulan. Jadi kan dia masuk dari sini. Jadi sini sampai sini dah lebih daripada 6 bulan. Jadi dia bayar kurang sedikit sebab kiraannya adalah dari date ke date, interest payment date ke interest payment date seterusnya, one should get satu kupon. Okay, kalau bayar clean price, you akan dapat satu kupon dalam masa 6 bulan. Okay, jadi bila you bayar lebih awal daripada interest payment date yang seterusnya, tapi dalam tempoh ex-dividend lah. Dalam tempoh ex-dividend ni, kalau dalam kes ini kita kata gilt tu 7 working days before and interest. 7 working days Yeah? Siapa
yang bayar clean price saja yang boleh? Yang mana clean price? Waktu ex dividend, orang invest. You boleh tak dengar. Alamak. Sebab tiba-tiba dia punya kamera sudah off dan itu screen dia cakap is sharing content dan tak boleh dengar. So sekarang sudah okay balik. Tak I don't dengar? know why. Tak dengar Tadi sekarang? tak dengar. Sekarang boleh. Tadi punya tak dengar. Dia terlonggar. Tercabut sikit kot kamera tu. Dengar kan sekarang? Boleh. You kena bagi tahu cepat-cepat lah. Sekejap tu dia speak. Muat dah saya nak bercakap. Okay. Apa soalan saya tadi? Buat kuih raya ke? Saya tanya. Kan sesiapa yang akan balik lagi lepas cuti? Jomlah balik. Nanti boleh kita buat jamuan raya. Okay. Apa tadi soalan saya? Okay. Semua ini adalah investor. Ni yang bulat besar ni orang ramai saya kata tadi. Yang ni investor 1, 2 dan 3. Okay, so investor ni dia beli bond lah. Dia invest dengan membeli bond. Okay, pulangan yang dia akan dapat adalah dia punya kupon. Okay, kupon payment 2 kali setahun. Okay, 2 kali setahun maksudnya 6 bulan sekali. Okay, lepas tu 3 orang ini, sampel kita ni membeli pada masa yang berbeza. Termasuk you, 4 orang lah. 4 membayar pada masa membeli, masuk dalam bond tu, membeli bond tu, bond yang sama. Membeli bond tu pada 4 masa yang berbeza. Okay, bila 4 orang ni masuk, semua bayar lain-lain. Okay, bayaran berbeza itu sebenarnya bergantung kepada masa you beli bond tersebut. Okay, kalau you beli betul-betul pada masa tarikh interest payment date, interest payment date adalah tarikh bayaran dibuat. Katalah bayaran dibuat pada 1 hari bulan 1. Jadi kalau beli pada 1 bulan 1, then you akan dapat pada 1 hari bulan 7. Okay, 1 hari bulan 7 akan dapat payment yang seterusnya dan you bayar clean price. Okay, you akan bayar clean price saja. You 1 hari bulan tu you tak dapat lah. You beli pada 1 hari bulan, you bayar clean price. You akan dapat next coupon pada 1 hari bulan 7. Okay. So kalau ada daripada 1 hari bulan 1 sehingga 1 hari bulan 7, tak sampai bulan 7. Seminggu sebelum 1 bulan 7 macam say, let's say lah sampai tengah bulan 6. Sampai tengah bulan 6 tu ada 2 orang yang beli ni. Orang 1 dan orang 2 membeli dalam tempoh tu. Okay, tempoh itu kita panggil sebagai come dividend. Ataupun perkataan lainnya with dividend. Daripada 1 hari bulan 1 sehingga tengah bulan 6. Okay, about lah. Yang tengah bulan 6 tu about lah kan. Okay. So, 2 orang ini beli dalam tempoh tu, dia tak akan bayar clean price. Dia kena bayar lebih lagi daripada clean price. Kalau dia nak dapat dividen yang seterusnya. Okay. Sebab dia punya tempoh untuk mendapatkan dividen tersebut, mendapatkan kupon tersebut
is now shorter than 6 months. Dah kurang daripada 6 bulan dia akan dapat dia punya kupon. Okey, jadi dia kena bayar lebih sikit untuk mendapatkan kupon tersebut. Okey, jadi kita kata semakin dekat dengan tarikh kupon payment, kupon lah pendek nak cakap semakin dekat dengan kupon payment date, kalau you beli, semakin mahal harga bond yang you kena bayar. Boleh? Itu secara umumnya. Okey, in case kita ada ex-dividend date pula, ex-dividend punya tempoh yang setengah bulan Jun tu, dari tengah bulan Jun sampai hujung bulan Jun, ada juga orang nak beli masa tu. Okey, dia tidak akan dapat kupon pada 1 hari bulan Julai. Dia tak akan dapat. Tapi dia akan bayar kurang daripada clean price. Dia akan bayar kurang daripada clean price. Sebab clean price tu you akan bayar dan 6 bulan, exactly 6 bulan kemudian you akan dapat you punya D/2. Okey, kalau you tak cukup-cukup 6 bulan tu you mesti sama ada bayar kurang ataupun lebih. Gantung kepada tempoh come dividend ataupun ex dividend. Boleh jelas kan? Okey. Okey, dan di rumah ada soalan? Boleh faham tak ni? Boleh. Boleh okey. Ya, memang macam tu. Dia akan berterusan je. Tu sama je kan, nampak yang pertama sekali kan ada ex dividend date tu. Lepas tu yang ni pun sama je. Okay. So the case untuk gilt, gilt apa dia? Gilt ni apa? British bond. British bond. British bond British government bond. Okay, so ex dividendnya adalah 7 working days. Okay, yang saya sebut minggu lepas tentang ex dividend dalam stok. So kita panggil ex date. Saya tunjuk ni sekejap, ex date. So this ex dividend ada juga dalam stock trading. You tak it describes stock that is trading without the value of the next dividend payment. Okay, biasanya masa quarter report, company yang listed dia wajib buat quarter report, dia wajib keluarkan quarter report dan semasa quarter report tersebut dikeluarkan, dia akan beritahu kalau dia akan bagi dividen ataupun tidak. Okey? Sebab dividen tu tidaklah wajib untuk semua stok. Tapi dividen ni adalah salah satu cara tarikan untuk orang membeli kita punya saham syarikat kita lah. Okey? Biasanya syarikat-syarikat yang harga sahamnya agak mahal lah yang membayar dividen. Kalau penny stock, saham-saham yang murah 20 sen, bawah 50 sen tu jaranglah yang ada dividen. Okey, dan dia bukan satu kewajipan. So tak sentiasa dia akan bagi dividen dan dividen juga tak sama tiap-tiap kali. Okey, bergantung kepada syarikat lah. Kalau keuntungan syarikat baik mungkin dia bagi banyak. Kalau tak mungkin kurang. Okey, jadi semasa quarter report tersebut biasanya dia akan nyatakan bila ex date. Ex date tu maksudnya ex dividend date lah. Biasanya kalau you dengar perkataan ex date, you tahulah lepas ni. Dengar je orang sebut ex date, itu tentang ex dividend date. Yang mana the stock starts trading without the value of its next dividend payment. So next dividend payment tu dia tak dapat. Okay, kalau dia beli selepas tarikh tu, maksudnya dia sebut tarikh ex date tu, itu yang last. Selepas daripada tu tak dapat dah. Tak dapat dah dividen yang dikatakan nak bayar. Kalau dia kata dia akan bayar berapa, 10% ke 5% ke contohnya, daripada 5% daripada harga saham. Okey, jadi you tak dapat lah. Okey.
boleh baca lagi kat sini. You boleh browse internet easily these days. Masa saya belajar dulu, zaman kita memang sangat berbeza lah. Saya dah tua benar daripada you all, okay. Sekarang ni, kalau it's if you want to learn, you can learn a lot. Okay, sebab easy sangat access things. Macam dekat Google tu, you klik je Xdividend, tak payah nak pergi mana-mana pun, you boleh tengok je soalan-soalan macam ni. Macam ni dia kata, buying it right before the ex-dividend date shouldn't result in any gains. Sebab biasanya, kalau kita konon-kononnya nak rebut lah, kita beli gitu saham tu sebelum X date. Kita nak beli sebelum X date. Lepas tu, biasanya selepas tarikh X date tu, harga saham akan jatuh. Biasanya. Sebab orang jual. Sebab sehingga X date itu sahaja, company tersebut akan ambil. Dia akan kira berapa you punya, berapa unit yang ada dalam akaun you untuk dipertimbangkan untuk diberikan dividen. Selepas daripada tarikh tu, you boleh jual. Jadi selepas daripada X date tu, orang akan jual. Bila orang jual saham, jadi apa dengan harga? Harga akan turun. Okay. Biasanya macam tu lah. Jadi kalau you beli pun saham tu, lepas tu esok tu, harga akan turun. Kalau you dapat jual, okey lah. Kalau you tak dapat jual, rugilah kan. Cuma biasanya kalau orang nak mendapatkan keuntungan, dia boleh sahaja beli saham tu pada harga hari esok tu. Yang harganya memang dah jatuh dah. Okay, so ada dekat situ nilainya. Kalau kita kata harga saham tu pun akan naik, you sama je position you dengan orang yang beli sebelum X date tu. Okay. Okay, boleh? Right, balik kat tadi. Okay, so now we go to present value of payment. Kita dah discuss dalam kuliah minggu lepas tentang konsep bagi bond. So kita dah lukis timeline, you dah dapat lihat structure payment ada kat situ, D/2, you dapat lihat macam mana ini kita lukis Kita lukis kat sini Kita lukis kat mana? Kat sini. Lukis kat sini. Alright. Ni. Ni kan. Kita dah discuss hari tu. Ada $1. Okay. So you dah lihat semua ni. Macam mana structure cash flow yang ada dalam you punya timeline untuk satu bond. Okay, you ada nominal value, you ada coupon per period and so on. And untuk tentukan harga bagi bond, which is itu adalah you punya price bagi bond, caranya mestilah discount kan ke masa sekarang. Iaitu masa kosong lah. Okay, discount je ke masa sekarang. Apa-apa pun bila pricing konsepnya adalah discountkan ke masa sekarang. Okay, so itu asas lah untuk you buat pricing. Pricing tu tentukan harga, penentuan harga. Penentuan harga bagi apa-apa produk, kita mesti discountingkan. Discountingkan tu maksudnya proses untuk mendapatkan nilai kini. Nilai kini itu adalah nilai masa sekarang. Okay, jadi untuk masa depan, bila kita nak nilaikan ke masa sekarang, kita kena tahu masa depan punya nilai. Okay, masa depan punya nilai pun kita tak tahu. Jadi untuk masa depan, kita kena dapatkan jangkaan. Sebab masa depan, kita boleh jangka. Okay, kalau kita nak jangka, kita kena gunakan kebarangkalian. Okay, jadi you jangka masa depan dengan menggunakan kebarangkalian. Kemudian you discountkan balik ke masa kosong menggunakan teori kadar faedah. Jadi you dapatlah you punya nilai atau harga yang harga bagi produk yang you nak tawarkan. Itu konsep asas lah untuk pricing ni. Okay, jadi akan adalah and that process tu dalam you buat expectation tu apa-apalah dia punya limitation ke apa kan. Okay, so kita ada
Kalau you ingat you belajar masa probability tu, you ada conditional expectation. Ada kan? Okay. Sebab saya kata tadi, bila you nak dapatkan expectation masa hadapan, you nak tahu value pada masa hadapan, you kena jangkakan expectation. Okay, untuk you menjangkakan masa hadapan, dan ada kebarangkali dan akan ada keadaan-keadaan tertentu yang menjadi satu syarat lah macam tu. Okay, so we call that so untuk dapatkan tu it involve conditional probability. And hence bila melibatkan conditional probability, jangkaan you akan jadi apa dia? Ingat dok belajar ni. Saya tak ajar you all lah. Yang tu. Saya ajar ke? Saya ajar kan? Janganlah Okey. Yang kat rumah jangan buat tak dengar Saya tanya soalan ni kat dalam kelas dan di rumah juga. Saya ajar juga you all ni. Okey. Saya kata tadi, secara asasnya yang kat rumah ada ke tak ada? Jawab ya ke tak ada? Ada. Type ya. Yes. Ada 2 orang, lagi berapa orang? 3 orang. 4 orang. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey, ramai juga. Okey. Okey, saya kata tadi, secara asasnya bila you nak tentukan harga bagi sesuatu produk. Okey, dalam kes finance ni derivatif lah, terbitan. Financial mathematician biasanya kita deal dengan derivatif. Tapi you may come across produk yang saya rasa sebab saya pun tak pergi ke industri yang sebenar di Malaysia punya lah sebelum ni. Tapi baru ni saya ada jumpa satu produk. Saya jadi jawatan kuasa pelaburan dan endowment UMT. Jadi kita ada dengar produk daripada satu bank yang dia gunakan konsep binary option. Kalau you ingat lagi lah. Binary option, cik. Buat tu. Binary option tu guna konsep apa? Ingat tak binary option? Binary tu. Binary tu maksud dia apa? Binary maksudnya dia akan sampai satu event happen, like the pension or the life insurance, if not mistaken. Kan, yang itu contingent annuity tu. Oh. Binary. Bagi saya search sikit ni. Binary. Binary ni 2, base 2. Macam tu. 2, okay? So binary option melibatkan indicator function. Ingat tak indicator function? Oh, jeng dah doktor. Buku dah bagi junior. Okay, binary option dia melibatkan indicator function. Indicator function tu apa dia? Kosong atau satu. Kosong atau satu, sebab tu dia binary. Dia ada kosong atau satu. So sama ada dapat pair off ataupun tak dapat pair off untuk option tersebut. Okay, so balik kepada yang saya jumpa industri tu. So dia tunjukkan produk dia. Dia macam, bukanlah dia kata terus ini adalah binary. Ni bukan, benda tu bukan binary option. Maksudnya dia cerita pasal produk tu. Tentang produk tu macam deposit lah. Dia bukan invest, dia
dia tak consider produk tu sebagai satu investment, tapi deposit yang menguntungkan lah, macam kita ada fixed deposit kan. Masukkan duit lepas tu kita dapat pulangan. So dia sejenis deposit macam tu lah. Tapi dekat dalam tu bila tengok dia punya detail tentang produk dia tu, rupanya dia ada guna satu. Dia gunakan konsep binary option dekat dalam produk tu. Jadi macam knowing the concept, kalau you go to industry, you may come out with that idea untuk masukkan dalam produk yang company tawarkan. Okay, tak semestinya you bagi tahu dekat company untuk offer binary option. Tapi you create such product yang dalam tu ada binary option punya konsep. Okay? Okay, itulah nak cerita detail pun tak boleh lah tu. Itu sulit sikit. Okay. Tak ke mana pula saya? Pasal binary option apa ni? Apa saya cerita tadi? Okay. So saya kata tentang how you determine price. Determine price of product, financial product. Okay. Bila you nak determine something, you determine price ni, you akan determine pada masa sekarang. Sebab you nak jual masa sekarang, so you determine harga dia sekarang. Sekarang kita panggil masa kosong. Okay. Untuk tentukan harga pada masa sekarang, you perlukan maklumat untuk you buat kiraan. Jadi you perlukan maklumat tu adalah maklumat masa hadapan. Cash flow pada masa hadapan. You have no idea what will happen in the future. None of us know. Okay. Tapi kita boleh expect. Kita boleh jangka sahaja apa yang akan berlaku di masa hadapan. Jadi untuk itu, you gunakan konsep jangkaan. Okay, untuk kira jangkaan, mesti ada random variable darab dengan kebarangkalian. Okay, ini back kepada kursus teori kebarangkalian yang you belajar. Probability darab dengan you punya random variable. Random variable you could be harga saham ataupun pulangan. Okay, tengok mana yang sesuai untuk you. Produk yang you nak tentukan harga ni. Okay, darab dengan kebarangkalian. Jadi, there are times that kebarangkalian is not anymore kebarangkalian sahaja, kebarangkalian biasa. Okay, could be it becomes kebarangkalian bersyarat. Okay, dalam keadaan tertentu you kena gunakan kebarangkalian bersyarat. Bila kebarangkalian you adalah kebarangkalian bersyarat, disebabkan oleh konsep jangkaan mesti sama dengan summation bagi random variable darab kebarangkalian. Dan kebarangkalian you dah menjadi kebarangkalian bersyarat. Random variable masih sama. Jangkaan pun akan menjadi jangkaan bersyarat. Okey, jangkaan bersyarat. So setiap period ataupun setiap cash flow pada masa depan adalah ditentukan menggunakan jangkaan bersyarat. Okay, so you dah dapat values pada masa depan tu, kemudian you discountkan balik semua ke belakang ke masa kosong dengan menggunakan teori kadar faedah. Okay, jumlahkan semua sekali, you dapat harga bagi produk yang you nak tawarkan. Boleh? Okay. Okay, so the value of bond is equal to the present value of coupon to be received plus the present value of the redemption amount. So ni yang kita tunjukkan hari tu. So you ada seluruh bayaran kupon and finally you ada nominal value ataupun kita panggil redemption amount. So kita discountkan semua ke masa kosong. Jumlah bagi discounted values tersebut kita panggil sebagai value of a bond.
Okay, so value may be then compared with the bond dirty market price to assess whether the bond is cheap or dear. Okay, mahal ataupun murah. Bandingkan dengan dirty price. So dirty price tadi adalah clean price campur dengan accrued interest. Okay. Itu satu kaedah. In practice, kita gunakan internal rate of return. Okay, internal rate of return kita dah pergi sekali hari tu, kita belajar masa chapter 1. On kita cari apa itu I. Itu internal rate of return. Alright. Boleh so far? Boleh? Okay. Nak rehat 5 minit? Boleh? Okay. Kita rehat 5 minit ya? Boleh. Sementara tu bolehlah tengok-tengok ni. Ada soalan apa-apa? The total for the midterm exam because it's for on week 8, right? So for the midterm exam, we do it for 2 hours or only 1.5 hour. Midterm Yeah, midterm for this course. Kita belum finalize lagi, tapi setakat ni Dr. Ben kata nak buat sejam. Tapi mungkin kita tengoklah kalau soalan tu rasa macam tak sesuai pula untuk sejam, kita mungkin tambah sikit masa lagi. Kita buat online lah. So masa jawab itu online lah. masa jawab itu adakah tertakluk masa yang compound? Sebab ada sesetengah dia tak ada included, ada sesetengah included. So we have to make it clear whether the masa menjawab adalah included the compound file, the time for compound or not. Included masa compile nak hantar. Adakah dia included? Okay. Kalau saya punya exam memang di luar. It's unfair. Masa menjawab you adalah yang ditetapkan. Kalau kita kata sejam itu adalah masa menjawab. Okay, kalau saya kata soalan itu untuk 2 jam, maksudnya 2 jam itu adalah masa menjawab yang kita akan bagi extra masa untuk you lihat soalan. Usually about 15 minutes before exam tu dan at least 15 minutes selepas exam tu untuk siapkan submission. Nak scan ke, nak upload semua kan? Okay? Dan kalau ada masalah, it is always acceptable lah kalau you boleh bagi reasoning yang baik. Ada sampai hari tu, pernah juga yang saya dapat sampai 1 jam. Sebab tak boleh upload kan. Last saya suruh hantar dekat drive je macam tu. Itu tak tahulah drive pun ada masalah juga, hantar je lah ke WhatsApp. Macam tu lah kan. Tapi I have my trust on you. Okay, I don't know if saya kena bersangka buruk dengan pelajar. Saya lebih suka untuk bersangka baik dengan pelajar. Sebab itu lebih baik untuk saya. Okay, thank you, Doctor. Itulah untuk you, pastikan you don't take advantage untuk lecturers yang percaya pada you sebab then ia menyebabkan ada lecturer-lecturer lain yang tukar fikiran lah bila dalam keadaan begitu. Okay. Dah ready dah ke nak midterm ni? Tak siap lagi soalan saya nak bagi Wan. Nanti saya bagi sekali dengan jawapan akhir ke? Tak apalah, you tanyalah kemudian buat dulu. Chapter tu mana? Ni chapter tu. Chapter tu tak masuk. Chapter 1 je. Chapter 1 pun pening. Saya rasa mungkin according to Dr. Ben, kita make it simple lah kot untuk midterm. According to him. Not according to you. Final ke? Tak ada student lagi tanya saya tentang ni.
pasal apa pula tak sama? Um, Mana saya nak cakap Boleh kot cakap. Kita dah macam mana kita dah disebabkan oleh pelajar matematik tahun 2 dan tahun 1 bukan dikategorikan sebagai yang berkeperluan untuk hadir ke kampus, menyebabkan kalau pelajar yang dah ada banyak lah, you know kan apa yang berlaku all these days kan. Jadi kita dapatlah setakat ni pilihan untuk membuat sama ada bersemuka ataupun dalam talian. Jadi saya pilih untuk dalam talian lah. Sebab sebab untuk mengelakkan kesukaran yang mungkin timbul di kalangan rakan-rakan lain yang tak ada. You all tak ada masalah kan. Kalau you nak buat bersemuka, jomlah datang sini, kita exam kat sini kan. Ataupun kat Mak Amal kan. Kat Mak Amal betul terus je print senang saya. Baik saya buat exam kat rumah. Saya pilih yang tu untuk ni dan saya rasa kebanyakan lecturer pun macam tu lah. Kecuali untuk tahun 3. Tahun 3 dia orang memang datang. Jadi mungkin ada yang bersemuka. Saya pun tak pasti. Cuma benda tu belum officially endorse. Belum tu yang tadi saya pun tak tahu nak sebut. Kalau you all tanya saya jawab lah macam ni lah. Tapi saya pilih online lah. Munfair dah pening dengan chapter 1. Chapter 1 ni soalan dia. Sebab dia punya formula twist and turn. Dia punya soalan dia. Saya rasa yang paling susah sekali kalau tak bawa juga soalan tu. Dia kalau you nak dapatkan bukan soalan bocor, ini skill. Kalau you boleh buat yang ni memang you faham lah konsep teori kadar faedah ni. Contoh macam ni Ya. Contohnya seorang parent menyimpan untuk anak dia. Parent menyimpan untuk anak dia dari anaknya umur berapa? You ada tak parents yang masuk education punya fund ke apa? Ataupun kalau tak fund pun simpankan untuk you setiap bulan. SSPN. Boleh juga SSPN. Ada yang SSPN-I, dipanggil SSPN Prime dengan SSPN Plus sekarang. Kalau yang SSPN, saya bukan promosikan SSPN. Tapi kalau dengan promosi ni saya dapat apa-apa, bolehlah share video. Okay, so SSPN ada 2 lah. Yang dalam saya punya pengetahuan lah. SSPN Plus ataupun SSPN Prime. Dulu dia SSPN apa tahu nama dia. SSPN Prime ni yang lama. So you boleh masuk, saya masuk dan saya boleh bayar bila-bila saya nak bayar. Berapa saya nak bayar suka hati saya. Tapi kalau SSPN Plus ni komitmen. You nak bayar berapa? Dia menjadi satu annuity. Untuk SSPN Plus ni, so dia kata you boleh masuk setengah berapa, serendah berapa, so katalah RM50. 50 kan, serendah RM50. So RM50 ada yang 100, 150, 200 macam tu. Setiap bulan, terus potong. Sampai berapa tahun. Sampai anak umur berapa tahun. Okey, jadi bila dekat sini, dari anak umur contohlah anak you dah sihat. Kanak-kanak 2 tahun pertama mortality rate tinggi. Pergi kepada mortality rate pula. Mortality rate tu kadar kematian. Mortality rate, kadar kematian
kanak-kanak 0 hingga 2 tahun adalah tinggi. Jadi kalau mencarum polisi insurans ke sebagainya untuk babies ni, mahal sikit premium dia. Sebab dia cenderung sakit, cenderung masuk hospital. Masa dia kecil-kecil dulu kan. Sekejap beringus, lepas tu demam. Gitu je kata orang. Macam tu memang gitu. Tapi selepas 2 tahun dia punya ketahanan badan lebih baik lagi. Jadi masa tu katalah 2 tahun barulah parent you buatkan dia punya mula mencarum SSPN mana-mana lah. Tapi fix lah kita kata. Walaupun dia tak buat yang potong gaji tu, dia fix setiap bulan 50. Okey, jadi dia mencarum sampailah ke umur katalah 50. Sampailah umur berapa? Anak tu sampai umur berapa? 20, dia masuk 18 katalah 18 dia pun tak ingat. PTPTN umur 18 ke? PTPTN lepas 19 kan? Masuk you kan 19 kan? Oh, diploma 18 betul. 18 lah kata. Okey, so you pun mencarum tadi kan? 50 ni sampailah umur 18. Lepas tu, lepas 18 dah tak carum dah. Jadi soalan pertama, berapakah bahasa Melayu, ringkasan je lah. Berapakah nilai terkumpul future value, nilai terkumpul yang ayah you savingkan tadi dalam SSPN tadi pada masa you berumur 18 tahun. Okey, boleh dapat macam mana nak buat? So you guna konsep apa? Mesti guna konsep apa? Compound interest, simple interest, Compound interest annuity. Annuity. Annuity apa? Ordinary. Ordinary. Tengoklah saya buat gambar tu. Tapi awak tengoklah soalan tu. Soalan tu kata dibayar awal bulan ke, ujung bulan ke. Okey? Dia kata dibayar bulan-bulan ke tahun-tahun. Jadi bila awak tahu bulan-bulan, jadi selama berapa tahun yang terlibat ni? 16 tahun. Jangan ambil 18 tahun. Dia mula dari anak tu umur 2 tahun. Benda-benda macam tu yang boleh menjadikan you confused. Soalan dia jelas je sebenarnya tapi boleh jadi terkeliru. Okey, kat sini ada 16 tahun. 16 tahun tapi payment dibuat setiap bulan. Jadi dia punya N sama dengan 16 darab 12 setahun. Itu N dia. Dia punya principal dia adalah 50. Interest dia ikutlah. So interest kat situ ada yang konsep-konsep lain pula yang you gunakan efektif lah apalah. Okay, so soalan pertama, future value at 18 years old. Okay, so soalan seterusnya, katakan selepas umur 18 tahun tu, mencapai umur 18 tahun tu, tiada bayaran caruman dikeluarkan lagi. Sebaliknya, pembayaran akan dibuat oleh PTPTN kepada you untuk menampung you punya pembelajaran selama 5 tahun. 5 tahun you nak buat degree master. Tak apa-apalah, 5 tahun lah katakan. Berapa? 5 tahun? 18 tambah 5? 23. 23 23. Okey? Berapakah amount yang you akan dapat setiap bulan? Itu soalan kedua. B, soalan B. Berapa yang dapat
berapa dapat setiap bulan? Ringkas soalan 2 ayat tak betul. Berapa dapat setiap bulan? Macam mana? Macam mana nak buat? Berapa dapat setiap bulan? Berapa dapat setiap bulan sekiranya bayaran dilakukan pada awal setiap bulan? Dapat awal setiap bulan. Macam mana you buat? Okey, yang tadi, saya cari ringkasan sekejap lagi dulu. Macam mana? Cuba fikir sekejap. Macam mana nak buat? Tadi pertama sekali soalannya future value at 8 years old. Lepas tu B, berapa dapat awal setiap bulan? Itu B tu soalan untuk dapat setiap bulan ni. Dalam dari umur 18 hingga 23. Tapi daripada okey, so dia dapat future value. Lepas tu bahagi 5 terus. Bahagi 5 betul bagi 12. Itu satu jawapan. Biasa juga kita dengar jawapan macam tu. Okey, lain. Ada jawapan lain? Kat rumah? My answer is the answer in A. We divided by the bulan, means 5 year times 12. 5 year and each year have 12 bulan, right? So the total from A divided by 60. My answer. Sekali lagi? Berapa dapat awal setiap bulan means that I have to get the value from A divided by the 5 year divided by 60 months, because 5 year right is from 18 to 23. So I can know how each month berapa kita boleh dapat. Yang saya tanya berapa dapat setiap bulan ni untuk belajar. Untuk belajar. Untuk belajar dari umur 18 hingga 23. Sebab yang mula-mula tu dia tak dapat apa-apa. Memang parents dia je yang contribute dalam SSPN. Lepas daripada tu, lepas umur dia 18 ataupun according to this soalan, soalan dah bagi hint pula. Pada umur 18, ayah dia bayar the last payment RM50 pada masa yang sama, sebab RM50 tu dibayar hujung period kan. Tapi pada 18, umur dia 18 tahun itu, dia akan dapat pada awal period bayaran untuk belajar dia. Jadi sebenarnya somehow pada masa yang sama, RM50 masuk, terus keluar berapa yang nak, yang dia akan dia akan guna untuk seterusnya. Cakap sini lah. Macam mana buat Ni 18 kali berapa tadi? 18 kali 12. Ni N 18, 16 lah. 16 kali 12. Jadi next payment adalah 16 darab 12 tambah 1. Malas tu nak kira. Kan? Faham tak ni kan? Yang ni umur 18 lah. 18 tahun. Okay, so dekat sini bayar 50. Last payment ni. Last payment. Sebab 50 ni dibayar untuk period yang sebelumnya. Kan? Caruman tu. Okay, so sekarang kita kata untuk yang bahagian B soalan. Bermula dari masa ini, bermula dari umur 18 tahun, you akan dapat A pada awal bulan. A ini untuk bulan ini.
Bulan yang pertama bila you umur 18 tu, you dapat A. Lepas tu A lagi, A lagi, A lagi. Sampailah umur 23. Ha. Macam mana? Konsep apa yang nak guna kalau macam tu? Secara ringkasnya, tadi you nampak ni kat sini umur 18 hingga umur 23. Ini umur umur. Okey, kat sini ada berapa bayaran? A tadi. Lepas tu 8 bulan yang pertama A, bulan yang kedua A lagi, bulan seterusnya A lagi, sampai seterusnya sampailah bulan yang terakhir sebelum you cukup umur 23 tahun you dapat A tu. Okey. Apa dia ni? Okey. Okey. So apa yang you kena buat adalah you kena dapatkan, dan tadi you dapatkan future value kan? You dah dapat kat sini future value. Future value. Okey? Apa yang you boleh buat adalah untuk dapatkan A ini. Sebab you tak tahu yang you nak cari ialah A. Sini adalah A. Apa you cari adalah A. Apa yang you kena buat adalah A ini adalah satu periodic payment. You discountkan semua ke masa kosong payment ini. A ini kok masa kosong. Ke masa umur 18. Discount kan? So dia menjadi present value bagi A. Present value bagi A. Okay? Dan you kena samakan future value yang you dapat pada A tadi sama dengan present value bagi payment A. Bagi annuity A. Okay, bila you samakan dia, A je yang tak ada dalam nilai tu. Sebab yang ni, yang future value ni you dah dapat dah value dia sebab you dah kira tadi kan, you dah dapat dah value dia. Sebab kita bagi semua ada, 50i pun ada semua. Tak tulis lah kan, tapi ada. So you boleh dapat berapa ringgit yang terkumpul. Kemudian untuk yang masa depan ni pun, kita ada bagilah dia punya kadar faedah. Yang you tak ada, cuma A tu saja. Principal amount bagi setiap period tu. Okay, so bila sebelah kiri ada nilai, so future value at 18 years old sama dengan present value bagi annuity A. So, you dapatlah A you. Faham tak? Dia akan dekat sini. Yang berlaku tu adalah di sini. Okay, boleh? So maksudnya the from 18 years to 23 years dalam tu masih ada charge interest kan? Dekat mana? Daripada? The puppy, the present value Daripada 18 bagi hingga 23. Sebab sekarang you have to think of you punya duit ni sekarang sentiasa diletak di satu tempat yang akan ada interest. Akan ada interest. Kalau you dah park duit you dekat dalam PTPTN, parents you dah letak. Itu easy kan? Future value memang you tahu. You tiap period you akan dapat accumulate dengan interest sampai 18 tahun. Lepas tu, dia akan bagi you balik. You keluarkan, somehow you keluarkan balik duit you. Tapi ada baki tak dalam tu? Ada. Ada kan? Takkan baki tu kira macam bila sampai 18 tahun tu dia dah tak buat apa-apa. Duit tu senyap letak bawah bantal dia punya officer dia. Tak kan? Officer duit tu masih ada yang terkumpul tadi. Masih ada, dia masih boleh niagakan ataupun invest di mana-mana yang duit tu akan berganda lagi. Cuma dah kurang lah. You dah keluarkan sikit kan? Contohnya kalau A tu ialah 2,000 contohnya. Banyaknya sebulan 2,000. 500 tu Okey, 500. Kalau kita kata setiap bulan, kalau saya kata setiap tahun ke, lain pula lah you punya kiraan kan. Jadi katalah 500 sebulan. So keluar 500 jadi dah baki dah kurang. Tapi duit tu masih boleh dilaburkan jadi dia makin akan bertambah balik sikit lagi.
Lepas tu bulan depan tu you keluarkan lagi. Dah kurang lagi duit you. Tapi duit yang ada masih boleh dilaburkan lagi, akan tambah lagi. Faham? Faham. Macam tu. Konsep time value of money tu you tak boleh lupakan terus. Sebab biasalah soalan tu biasa yang student akan sampai situ. Lepas tu berapa terus je dengan 5 darab dengan 12. Kalau tiap bulan terus bagi dengan itulah 60 kan. Bukan begitu. Sebab you kena ingat macam mana cara dia duit tu tinggal dekat sana tu, orang masih boleh gunakan lagi duit tu untuk dapatkan something. Okay. Excuse me sekejap . Okey, tadi okey. So jelaskan contoh tadi. Jelas tak contoh tadi? Itu adalah saya boleh kata climax untuk soalan untuk macam ujian untuk chapter 1 tentang annuity. So kalau you boleh buat benda tu, maksudnya you faham lah konsep tu. Dia boleh jadi contoh tadi you accumulatekan untuk education ataupun satu contoh lagi application lah juga kan dalam real life nya pension. Pension pun sama. Pension pun sama. Macam saya mencarum ataupun kalau you pernah bekerja ataupun you akan bekerja nanti akan ada potongan ataupun potongan KWSP kan. So akan potong KWSP bulan-bulan, potong sampailah tarikh pension. Lepas tarikh pension you tak mencarum dah. Kan lepas tarikh pension you tak mencarum dah, you tunggu je duit KWSP bayar. Okay? Jadi bila you tunggu tu dia tidaklah bagi you terus selepuk kan. So dia akan bagi you according to period. Bulanan ke. Macam tu. Jadi konsep yang sama. So soalan ni macam tu je. Senang je soalan final lah tu. Memang mesti masuk punya soalan tu. Siapa yang tentukan pembayaran setiap bulan? Yang mana? KWSP. KWSP kalau memang itu government punya polisi kan. Berapa persen sekarang? Dia kalau KWSP berapa persen yang you carum sendiri daripada gaji you, berapa majikan kena tambah? Majikan ada percentage dia masing-masing. Saya tak ingat KWSP. Memang benda tu memang dah ditetapkan lah. Percentage dia tu. Bukan dia punya duit tu. Duit tu bergantung kepada gaji you.
Okey, so ada sumbangan daripada pekerja, sumbangan daripada majikan. Okey, sampailah satu satu umur 60 tahun ke. Dan kemudian bila you pencen dan you dapat balik. Okey, boleh? Okey, yang kat rumah okey tak? Okey. Okey, Eugene okey. Nama sama dengan saya Ashila. Abil okey. Okey. Okey, itu soalan ni lah. Yang lain-lain tu soalan biasa je. Okey, sampai mana dah tadi? Kita pergi interest yield. Okey. Kita sambung bond kita tadi. Interest yield. Sekejap. Ada lagi tak soalan tentang untuk midterm? Sebab kita midterm kita lepas cuti tu. Patutnya hari ni, tapi saya yang meminta penangguhan. Saya kata bagilah, nanti saya nak bagi student saya exercise dulu. Sebab Dr. Ben dia lambat sikit masuk chapter tu, dia buat exercise. Ada exercise, so saya buat masuk terus chapter tu. So ada exercises yang kita tak buat lagi lah. So mungkin hari Rabu juga ke? Kalau hari Selasa dah tak? Selasa sejam. Kalau Selasa okey je kan? Apalah kalau Selasa pun you all boleh lagi nak tanya saya soalan apa-apa sebelum hari Selasa tu. Okay. So interest yield, also called current yield, running yield or flat yield is a measure of interest yield, measure of annual interest in relation to the amount invested. Okay, annual interest, faedah tahunan terhadap jumlah yang dilaburkan. Okay, kita ada dua dekat sini. Gross interest yield dengan satu lagi net interest yield. Okay. So gross interest yield adalah kupon bahagi dengan clean price. Okay. Annual interest in relation to the amount invested. Senang je tu. Maksudnya daripada dia punya definition itself pun kita tahu annual interest adalah kupon. Kan? Interest dalam konsep bond adalah kupon. So kupon, berapa kupon dia? Setahun. Annual kupon dia setahun dibahagi dengan amount invested adalah clean price. Times 100%. Dapatlah yield, gross interest yield. Okay, so next we have net interest yield. Similar to gross interest yield but takes into account tax on income. Okay, nampak dekat sini. Sama kan? Nampak tak ni sama? Sama je. Ni adalah gross interest yield. Okay. Kenapa 1 tolak T? Kenapa darab 1 tolak T? T tu ialah tax. Satu tolak T maksudnya satu tu adalah, kalau you kembangkanlah balik yang ni kan. Sebenarnya dia adalah
net interest yield sama dengan gross interest yield tolak tolak dengan gross interest yield darab dengan P. Okey, yang ini satu ni bila darab dengan yang ni dia jadi gross interest yield kan. Lepas tu yang ini pula darab juga dengan yang ni. Menjadikan nilai yang kena tax. Lepas tu tolak. Jadi dia net interest yield ni mesti lebih besar ke lebih kecil daripada gross interest yield? Lebih kecil. Yang mana satu lebih besar? Gross ke net? Gross. Gross lebih Besar. besar. Mesti gross lebih besar sebab gross tolak dengan tax. Tax yang dikenakan atas gross interest tadi. Okay? Always macam tu. Bila net, kalau you jumpa term dekat dalam ni, jumpa net maksudnya mesti ada tax. Okay? Mesti kena tolak dengan tax. Okay? Net tu bersih. Net tu bersih. Jadi kalau pendapatan bersih kita pun kita akan tolak dengan tax. Okay, kasar tu apa yang kita dapat je lah. Lepas tu bila kita tolak-tolak certain things then only dia jadi bersih. Okay. So kita ada example kat sini. Quoted price of the 10% bond is 102 per 100 pound nominal. Quoted price. So calculate the interest yield to an investor who pays no tax. Quoted price tu ada tulis, ada tak tulis? Quoted price tu ialah harga apa? Quoted price is screen price Saya rasa ada stated elsewhere sebelum ni. Tapi kalau tak pun quoted price adalah screen price. Okay, quoted plus price tu adalah screen price. Jadi dirty price kena tambah dengan accrued interest. So quoted price of a 10% bond is 102 per 100 pound nominal. Calculate the interest yield to an investor who pays no tax. Okay, so kita tahu bila no tax. Bila kita kata no tax maksudnya kita cari gross interest yield. Okay, bila no tax. Okay, gross interest yield adalah, ni adalah kupon dia. 10% bond, 10% daripada 100, RM10. Bahagi dengan clean price 102 darab dengan 100%. Dapatlah 9.8%. Okay. Okay, so now we go to another term, simple yield to maturity. This simple yield to maturity is using concept of simple interest. Nama dia pun simple yield to maturity. So it employs simple interest concept. The concept is employed to calculate yield to maturity. Okay, so formula dia D tadi apa? D kupon D. D adalah kupon. P P adalah current price including accrued interest. Jadi P ialah apa?
Bukan. Dirty price. Dirty price. Dirty price. Confused dah doktor, kejap-kejap P ni, kejap-kejap principal. Okay, so D adalah coupon. So P adalah current price including accrued interest. Jadi bila including interest, accrued interest, jadi dia adalah dirty price. Okay, so quoted price tadi apa? Clean price. Okay, good. So this is, mana contoh? Ini adalah dirty price. Tak boleh kena buat macam tu? Current price memang kena include accrued interest. Tapi kalau accrued interest dia kosong, boleh tak? Boleh tak accrued interest kosong? Boleh lah. Dirty price pun, kalau dirty price pada date of interest payment, dia akan jadi clean price. Faham tak? So bila kita generalizekan term tersebut, dirty price is current price plus accrued interest. So kalau accrued interest 0, dia jadi clean price. Tapi kita masih boleh guna formula yang sama. Faham tak? Okay. So kalau dalam kes tersebut bila accrued interest adalah kosong, kita panggil dirty price at time interest payment date yang dia menjadi clean price. Okay, so simple yield to maturity adalah D over P plus 100 minus P over P times 1 over N. Redemption, 100 tu adalah redemption. Saya katakan dalam buku ni memang dia gunakan dia punya redemption amount ataupun nominal value tu 100. Okay, so kalau you nampak 100 yang berbenda 100 ni, itulah benarnya. Okay, so this is redemption amount. Okay, tolak P bahagi P times 1 over N. Okay, so this is simple yield to maturity. Okay, so we have the next term, gross redemption yield. Okay, gross redemption yield or gross yield to maturity is the annual rate. Gross redemption yield ataupun kita panggil juga gross yield to maturity is the annual rate of return to redemption for an investor who pays no tax. Okay, so kita ignore tax sekarang, jadi kita tak payah fikir tentang P tu. Jadi macam gross, nama dia pun gross kan, so tak ada tax. Annual rate of return, yield tu interest tau. Yes, yield tu dalam bentuk percentage lah. Bila ada yield tu dalam bentuk percentage. So dalam kes ni annual rate of return. Gross redemption yield adalah annual rate of return. Okay. To redemption for an investors who pays no tax. Okay, so bila seseorang ni pegang bond tu sehingga redemption. Pegang sehingga redemption. Dia tak jual dekat tempat lain. So dia akan pegang sehinggalah dia dapat balik redemption amount dia 100 ni. Okay. So kita panggil kat situ bila kita nak measure dia, kita boleh nilai dengan gross redemption yield. So maksudnya orang ni beli bond dan pegang sampai dia dapat balik dia punya redemption amount ataupun nominal value yang dijanjikan. Okay, so untuk itu we assume the moment that settlement coincide with an interest payment date. Okay,
assume settlement coincide with interest payment date. Maksudnya you beli bond tu pada masa interest payment date. Okay, beli pada interest payment date jadi tak ada accrued interest. Okay, kita assume tu. Oh, kita assume you beli pada masa coupon payment date. Jadi you akan terus dapat pada 6 bulan seterusnya you akan terus dapat you punya coupon. Dan seterusnya. Sampai habis maturity, then you dapat balik you punya nominal value 100. Okay, then only you boleh buat macam ni. Sebab kalau dia coincide, kalau dia tak coincide jadi akan terlibat accrued interest. Dia jadi sedikit complicated lah. Dah jadi lain dah value dia. Okay, so yang ini adalah, pernah nampak tak formula ni? Sama kan yang macam yang kita buat? Annuity. Betul lah memang lah. Saya dah tunjuk dah ni kan sebelum ni. Ini yang bila kita discount kan, yang saya buat timeline mula-mula tu, yang kelas pertama kita hari tu, D/2 adalah coupon payment per period. Lepas tu ini adalah tempoh dia annuity sebab D/2 ni menjadi satu bayaran berkala, a fixed payment untuk N tahun. N tahun maksudnya periodnya adalah 2N sebab bayaran dibuat 2 kali setahun. Bayaran kupon dibuat 2 kali setahun. Jadi faktor bagi annuity adalah 2N. A 2N dengan interestnya adalah I per period. Okey, tambah dengan 100 ini adalah redemption amount ataupun nominal value tu yang kita discountkan. Okey, yang kita discountkan ke masa kosong. Yang ni kita dapat daripada timeline yang kita buat earlier dekat sini. Kan? Yang saya tunjuk hari tu. Yang D semua membentuk term yang pertama tadi. Okey, yang 100 tu tambah 100 bahagi tu. Yang itu adalah sebenarnya present value bagi 100 ini sahaja. Okey. Okay. Selepas. Okay. Then we say the gross redemption yield is defined as 2i, where I is the solution of the following equation. So you gunakan formula ni, you cari 2i. So 2i itu ialah gross redemption yield. Sebab yield ini diukur dalam tahun. Jadi I adalah interest per period. Okey, jadi kita buat untuk dapatkan gross redemption yield, kita kira 2i. Okay, an example here. A US Treasury bond has a term to redemption of exactly 14 years. Okay, bond ini term to redemption exactly 14 years. Okay, if the coupon rate is 13% and the gross redemption yield is 9.2%, what is the current market price? Okay, dia bagi gross redemption yield sekarang ni. So, bila dia bagi gross redemption yield, maksudnya yang dia beri adalah I. Kan? Okay, so dia punya D 13% ni jadi B 13% lah. Sebab dia tak sebut apa-apa, jadi bond ini dia punya nominal value adalah 100. So 13% jadi 13 dollar and redemption exactly 14 years. Kalau US Treasury bond dia punya coupon okay, jadi what we have,
D equal 13, N equal 14. I is given by 0.0491. Okay, so you masukkan je dalam formula and then you finally get formula yang ni lah, formula 14, equation, formula 4 yang ni. Dia minta you cari P tadi kan. What is the current market price? So market price adalah P. So you masuk plug in sahaja dalam formula tersebut, kemudian you finally dapat P. Okay, ada soalan? Ya? Yeah? .5 tu 13 bahagi 2. Ni kan D per 2. D per 2 darab dengan A 2N. Hai kan? Lepas tu tambah dengan 100 per dengan 1 tambah I kuasa 2N. Dapat? So, you dapat P berapa? Boleh? Senang je topik ni. Okay. I think that's all for class. This time semester class. Kalau saya sempat sediakan jawapan akhir tu saya bagi. Kalau tidak mungkin lepas cuti lah. Tapi you all buatlah dulu. Okay, so we are going to see you again next week. Next week. So selamat bercuti untuk semua. Semoga selamat kembali ke kampung dan siapa yang dekat kampung tu dah ada di rumah masing-masing, tolong-tolonglah ibu bapa untuk buat apa-apa lah kan yang perlu. Okay, saya nak ucapkan selamat Hari Raya kepada yang beragama Islam dan yang kepada yang lain, selamat bercuti dan pergilah ziarah kawan-kawan you yang beragama Islam raya-raya ni dah boleh raya dah kali ni. Jadi bolehlah jalan. Kalau nak pakai mask pun okey. Sambil gambar tu bukanlah mask, nampak sikit muka. Saya tak ajar, ikutlah yang mana-mana rasa sesuai. Tapi jaga keselamatan, jaga kesihatan. Agak-agak lah, kalau rasa tak sihat tu tak payahlah kita terlalu rapat dengan orang. Kita pun tak tahu sebab bila you all dah ambil booster semua ni, you boleh positif tapi you tak bergejala langsung. Jadi you tak tahu yang kalau you jumpa orang-orang yang berisiko, you boleh menjangkitkan pada mereka. Okay, baik, itu sahaja. Saya ada duit raya, 4 orang je datang. Tapi saya tak masuk sampul lah. Okay. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Thank you, Dokter. Selamat Hari Raya, Dokter. Terima kasih. Thank you, Doktor. Selamat Raya. Thank you, Doktor. Selamat Raya. Jomlah datang lagi rumah saya. Excuse me, Doctor. Ya? For midterm, is it up until chapter 2? Untuk midterm, chapter 1 only. Chapter 1 only. All right. Thank you, Doctor. Thank you, Doctor. Selamat Hari Raya. Terima kasih. Bye. Baik. Mana? Di kampung lah. Saya Melaka.